Mulakan. Please. Terima kasih banyak, Dr. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan yang masih setia di online ini ya. Dan terima kasih juga kepada keynote speakers yang turut hadir. Turut bersama kita ialah Datuk Jos ya, turut bersama kita di program kali ini ya. Terima kasih Datuk. So sebelum saya mulakan segmen yang kedua ini bersama dengan community leaders, saya ingin memberi sedikit penjelasan mengenai penglibatan komuniti ya dalam program kali ini. Untuk makluman rakan-rakan semua, khususnya Prof. Zack ya, dalam program siaran program ini kita tidak dapat bersama dengan community leaders disebabkan oleh masalah lain teknikal. Even untuk makluman, BC pun memang video kamera pun kita susah nak buat pakai phone, apatah lagi dengan Webex. So ini adalah kekangan yang di luar jangka, dan sebenarnya untuk makluman Prof dan semua rakan-rakan yang lain, kita telah melakukan 3 usaha ya, bagaimana supaya kita dapat membawa penglibatan community leaders dalam program ini untuk sesi online. Yang pertama ialah apa yang kita buat ialah kita cuba membawa community leaders khususnya Encik Hamdan dan juga Encik Ignatius. Hamdan daripada komuniti Bombon Marakau, Ignatius daripada Kilimu. Kita cuba bawa ke UMS dahulu, tetapi disebabkan oleh PKPD dan PKPB and then UMS PKP, maka hasrat tersebut tidak dapat kita laksanakan. Jadi usaha yang kedua yang kita buat ialah kita cuba pula pergi ke Ranau. Kita nak buat recording ya di Marakau dan juga di Kilimu. Malangnya PKP. Itu usaha kita yang kedua. Jadi sekarang ni pada hari ini saya dan Dr. Fatimah serta rakan AJK telah menghasilkan satu video rakaman ya, yang mana proses ini mengambil masa 2 minggu ya, untuk maklumat rakan-rakan semua, sebab kita telah meminta kerjasama daripada pemimpin iaitu Tuan Ignatius dan Hamdan untuk merekod sendiri jawapan-jawapan mereka kepada soalan-soalan yang telah diutarakan dalam kumpulannya. Jadi video yang kita akan mainkan ni pada pagi ini ada 2 ya. Pertama ialah video Bombon Marakau, segmen bersama Encik Hamdan Jaini pengurusi. Untuk makluman rakan-rakan semua, selepas video ini dimainkan nanti, saya akan menjawab apa-apa persoalan bagi pihak pertama bagi pihak pusat saya lah, Pusat Kelestarian Bersama Masyarakat, kerana selama ini UMS berurusan dengan komuniti Marakau, Bombon Marakau melalui Pusat Kelestarian Bersama Masyarakat, dan insyaAllah sedikit sebanyak mungkin ada soalan daripada rakan-rakan semua boleh saya jawab bagi pihak pusat dan pihak Marakau ya. Itu video yang pertama. Video yang kedua nanti selepas itu kami akan tayangkan rakaman dengan pengurusi Jawatankuasa Keselamatan Kampung Kilimu, Tuan Ignatius ya. Untuk maklumat rakan-rakan semua, 2 komuniti ini kita libatkan disebabkan kita nak membuat suatu perbandingan sebenarnya ya, perbandingan yang mana kita mempelawar Kilimu untuk berkongsi sama dengan kita lah semua dan juga komuniti Marakau, apakah ramuan kejayaan yang mereka telah laksanakan sehingga Kilimu ini dikenali sehingga di peringkat kebangsaan, kerana Kampung Kilimu ini telah memenangi beberapa anugerah desa lestari. Manakala pula Kampung Marakau ni, khususnya Bombon Marakau ni adalah merupakan case study kita, adalah merupakan komuniti yang ingin kita bangunkan bersama daripada input-input yang kita lakukan dalam kumpulannya. Jadi tanpa membuang masa, saya mohon kepada Dr. Fatimah untuk tayangkan video yang pertama. Sila Dr. Fatimah. Mansahaban River, or Sungai Mansahaban, flows from the majestic Mount Kinabalu, goes through 2 communities that we shall bring in our program, Kampung Marakau and Kampung Kilimu. University for Society, or known as U4S programs, works together with community for long-term strategies and better impact. Kampung Marakau Ranau
is selected as the first focus community in Borneo region to receive the U4S fund under Ministry of Higher Education for Socio-Economic Development. In addition to that, UMS also have some community engagement with Maracau communities and the surrounding communities through some of the knowledge transfer programs and projects. Kampung Maracau is located not far away from Kilimo village, and for a while, Kampung Maracau is known as a tourist destination in Sabah for its unique protected fish of Tagal Bombon and produces handicraft as part of the community-based income generation. The Tagal Bombon Kampung Maracau Association, which is the driving force for this Tagal, is committed in making the Tagal Bombon Kampung Maracau as a gateway for improving the overall socio-economic development of the community. Kepada Anda yang belum sampai ke daerah Ranau, daerah kami, daerah Ranau mempunyai banyak tempat-tempat yang menarik. Antaranya ialah Bombon Kampung Maracau. Ada ikan yang jinak lagi besar, boleh bermain-main dengan ikan. Kami menanti Anda sebagai tetamu yang perlu kita layan sebaik mungkin. Terima kasih semua kerana masih setia di online. Mungkin saya bukalah kalau ada pertanyaan dari rakan-rakan kan mengenai Bombon Maracau. Diharapkan terhibur dengan alunan seruling daripada Encik Amdan sendiri sebentar tadi. Tajuk seruling itu bersama mengarah langkah. Liriknya nanti saya kongsikan kemudian ya. So kita ada masa sedikit, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Saya perhatikan dalam grup-grup ni ada yang dah berminat nak pergi Maracau ni, nak tinggal dekat homestay. Ya. So sebenarnya tempat tu sangat menarik, udaranya pun sejuk-sejuk cair, tak beku lah, tak seperti Kundasan. Tapi memang sejuk dan tentang air sungai yang nampak seperti tercemar itu, air sungai itu tidak tercemar ya, sebab video itu diambil selepas hujan, jadi airnya nampak hitam sedikit ya. Kalau ada soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Dr. Zack. Hai Prof. Saya melihat tadi bahawa Encik Hamdan amat risau dari segi penglibatan agensi yang berkaitan dengan tanah, dengan sungai. Adakah ini bermaksud bahawa sekiranya dilaksanakan aktiviti di situ, stakeholders ini, agensi-agensi ini akan menghasilkan seolah macam barrier, halangan supaya aktiviti itu menjadi hak mereka. Jadi saya bimbang dari segi itu disebabkan oleh penglibatan agensi lain yang mungkin nanti menyebabkan tergugatnya sesuatu aktiviti, terutamanya dari segi sungai lah, yang mengalir di tanah-tanah tertentu. Jadi adakah ini akan menjadi isu berpanjangan? Okey Prof. Terima kasih Prof. Saya jawab sebab yang mungkin dan saya ingin jelaskan sedikit isu yang cuba disampaikan oleh Encik Hamdan tadi lah. Untuk makluman Prof dan rakan-rakan semua di Sabah ni, secara overall memang banyak kawasan-kawasan tanah ni
dahulunya tidak bergeran dan selepas itu bergeran. Dan selepas bergeran itu dia melibatkan masa zaman kolonial dan selepas membentuk Malaysia. Dan banyak isu di Sabah ni bila kita sebut pasal tanah ni, dia undocumented. Lebih kurang lah ya, undocumented. Apa yang berlaku ialah kebanyakannya seolah-olah seperti apa orang cakap ni, menginfakkan tanah itu untuk pembangunan masyarakat dulunya. Ini dia punya asal kepada isu inilah. Yang mana dalam artikel yang kita sediakan pun kita tidak sembunyikan mengenai isu tanah ya, mengenai isu di Marakau. Tapi sebenarnya tanah yang terlibat di Marakau ini dia tidak ada waris. Dia tidak ada waris dalam arti kata yang secara sah. Sebab waris-waris terdahulu dia telah memberi hak tanah itu kepada agensi. Dan bila disebut tadi beberapa agensi itu, maksudnya tadi itu ialah Saudara Hamdan sendiri telah berhubung dengan jabatan-jabatan yang disebutkan atas pandangan dan nasihat pihak yang berautoriti untuk memastikan bahawa pembangunan yang dibangunkan di kawasan tersebut tidak akan dihalang. Keputusan semasa yang untuk makluman semua keputusan semasa ialah tanah itu masih lagi tidak ada pemunya ya, tidak ada pemunya dan pihak Bombon dibenarkan untuk terus beroperasi. Cuma tadi yang maksud Prof tadi itu ialah dia bukannya dari sudut agensi-agensi ini mempunyai kepentingan untuk terlibat tidak, tetapi lebih kepada isu tanah itu yang dimaksudkan tadi ya. Jadi dan walau bagaimanapun isu tanah ini dia kelebihan kepada komuniti ini ialah dia melibatkan komuniti kepada kampung. Dia tidak melibatkan individu. Jadi berdasarkan kepada keadaan semasa memang komuniti ini lebih berhak untuk terus mengusahakan kawasan sebahagian, sebenarnya bukan keseluruhan ya, cuma sebahagian tu. Sebahagian tanah itu yang terlibat dengan Bombon itu yang ada isu lah. Tetapi isu itu keputusan semasa ialah pihak Bombon dibenarkan untuk terus meneruskan operasi mereka lah. Itu telah diperakui sendiri oleh jabatan-jabatan berkaitan seperti Jabatan Tanah dan juga Jabatan Perikanan. Kelebihan kepada persatuan ini juga ialah Bombon Marakau telah membuat satu MOU dengan Jabatan Perikanan untuk melaksanakan perusahaan inilah. Jadi bila kita lihat kepada long term, it seems that tidak ada isu untuk persatuan ini meneruskan projek mereka lah sebab dia atas dasar komuniti yang mewakili seluruh masyarakat kampung. Terima kasih Prof. Sama-sama. Kalau tidak ada soalan lain, Dr. Fatimah ada soalan lain tak dekat chatbox? Kalau tidak ada, Assalamualaikum Dr. Jek. Waalaikumsalam. Saya Umi. Umi, Dr. Umi ya. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Saya ada satu soalan yang soalan ni pernah kita bincangkan dalam kumpulan kita lah, kumpulan Alpha. Jadinya saya tertarik dengan aktiviti selain daripada yang melibatkan pelancongan lah, sebab kita tahu kekangan kita sekarang kemungkinan dalam 2 tahun lagi pun kita akan ada kekangan dari segi PKP dan sumber ekonomi penduduk kampung tidak boleh bergantung kepada industri pelancongan semata-mata kan. Jadi saya tertarik untuk memberi idea ataupun pandangan berkenaan dengan aktiviti selain pelancongan, iaitu macam industri pembuatan parang dan seumpama dengannya lah kan, parang ke pisau semua-semua lah. Okey, tadi kalau tengok video tadi ada antara soalan kami yang dijawab dan ada yang yang macam samar-samar lagi jawapan dia. Contohnya kami nak tahu pengeluaran produk parang ni dijual secara manual, maksudnya bersemuka, ataupun pasarannya dijual sudah menggunakan platform digital, contohnya macam Shopee ke Lazada ke kan. Jawapan daripada ketua kampung tadi, dia cakap tidak ada masalah dari segi pasaran untuk parang dan juga pisau semua ni.
Tetapi bila jawapan dia adalah dijual kepada penduduk kampung dan juga orang luar. Tetapi orang luar tu masih general. Tak tahu sama ada orang luar tu, orang luar kampung masih lagi dalam negeri Sabah ataupun dijual keluar tu sudah dieksport keluar. Maksudnya dia sudah dijual keluar Malaysia. Kalau dijual ke Malaysia, adakah menggunakan digital platform ataupun menggunakan cara-cara konvensional pasaran yang biasa lah kan? By call ke WhatsApp booking ke pun tak tahulah kan. Okey, saya jawablah Dato' Umi. Boleh Dato' Jack. Okay. Untuk maklumat rakan-rakan semua, minggu lepas saya ada masuk ke dalam beberapa grup dan saya terangkan sedikit sebanyak projek-projek yang telah kita buat di Kampung Marakau, sama ada projek itu dari dana KPT under U4S dan juga daripada dana UMS sendiri. Jadi untuk maklumat rakan-rakan semua, di Marakau ini sebenarnya satu komuniti yang kita jadikan sebagai komuniti untuk program U4S Zone Borneo. Bila kita sebut Zone Borneo ini, maksudnya penglibatan Universiti Malaysia Sabah dan UNIMAS ya, di mana kita di UMS dilantik sebagai ketua lah, dan saya sendiri by my designation saya sebagai ketua Zone University for Society untuk Borneo. Apa yang berlaku ialah bahagian kolaborasi dan industri masyarakat BKIM KPT telah melalui Sekretariat U4S di UPM ya, kita telah menganugerahkan 5 projek di Kampung Marakau ini, dan projek-projek ini ketuanya adalah daripada pensyarah UMS dan pensyarah UNIMAS. Jumlah projek yang 5 ini totalnya lebih kurang RM150,000. Apa yang kita lakukan melalui projek ini ialah kita buat program, salah satunya ialah apps yang dimaksudkan oleh Dr. Umi tadi. Selain itu kita buat kios beroda dan juga kita ada kelulut. Dan di mana the main center nanti ialah di Bombon Marakau. Apa yang berlaku nanti ialah semua produk-produk ini the center of visit kepada turis itu ataupun pelawat adalah di Bombon itu sendiri ya. Sebab yang terlibat itu adalah ahli-ahli yang Bombon itu. Selain daripada 5 projek daripada Kementerian Pengajian Tinggi ini, di peringkat UMS sendiri kita bagi 4 projek yang lain. 4 projek yang lain itu salah satunya ialah kita naik taraf Bombon Marakau. Video yang rakan-rakan tengok tadi ialah video yang pembangunannya belum siap. Saya sengaja tidak masukkan yang sudah siap, yang sedang siap. Sebab itu biar surprise bila turun padang nanti ya. Di mana pengindahan tagal itu kita penuhkan dengan contoh ada laluan untuk LKU, di depan entrance-nya ada kios-kios dan sebagainya. Dan selain pengindahan tagal, kita juga buat bengkel parang. Bengkel parang ini, kedudukan bengkel parang dari Bombon Marakau itu lebih kurang 300 ke 400 meter. Dan bengkel ini merupakan ahli-ahli Bombon Marakau dan merupakan kumpulan komuniti belia kampung. Kedudukannya letaknya lebih kurang 300 meter daripada Bombon tadi, dan parang-parang ini adalah parang-parang yang sebelum ini tidak ada seninya. Dan kawasan keadaan bengkel itu tidak begitu kondusif. Jadi bila kita masuk, UMS masuk, Kementerian masuk, apa projek yang kita lakukan ialah conducive of the building itu bagus. Kemudian kualiti produk itu, parang itu sebelum ini tidak ada seninya. Bila kita masuk ada seninya dan sebagainya. Apa yang berlaku nanti ialah bengkel itu tetap di situ, kita upgrade. Produk parang kita akan pamer di Bombon. Jadi bila pelancong datang ke Bombon, mereka akan membeli di Bombon dan mereka juga boleh site visit ke bengkel itu tadi. Itu yang kedua projek di bawah UMS. Projek yang ketiga ialah satu rumah satu produk. Satu rumah satu produk kita bagi projek kepada komuniti ibu-ibu wanita ya, di mana kita melalui komuniti Bombon ini kita bagi projek ini kepada beberapa buah rumah, dan projek ini dikendalikan oleh komuniti ibu-ibu dan wanita lah, dan satu rumah kita khaskan satu produk. Sebab kita mau sebanyak mungkin komuniti di Marakau itu terlibat. Sebab kalau satu rumah buat sampai 3 produk, akhirnya rumah-rumah yang lain tidak akan terlibat. Jadi pasaran produk itu kita letak di Bombon juga. Jadi kalau pelancong datang, pelancong beli, pelancong nak tengok, kita bawa pergi rumah. This is kita punya the future oriented business yang kita nak buat di Marakau. Dan satu lagi ialah kandang ayam, kandang ternakan ayam. Kandang ternakan ayam ni kita buat
di kampung sebelah, yang mana kampung Libang ya. Dan kampung Libang ini dengan kampung Marakau, tadi kalau perasan Cik Amdan sebut pasal Malibah, Marakau, Libang dan Bahab. Di kampung Bahab ya, di ternakan ayam di kampung Bahab ni pun kita cuba modify dia supaya nampak macam ternakan yang boleh dilawati oleh pelancong dan pelawat. Dan produknya juga mungkin kita akan letak di Bonbon. Kalau pelancong berminat, pelawat berminat, kita bawa ke lebih kurang 500 meter jauhnya. Dia lebih kurang, this is the concept of development di Marakau yang kita akan lakukan lah. Jadi soalan tadi Dr. Umi itu pasal yang antarabangsa. Indirectly sejak 5 tahun yang lepas, kalau kita dengar Saudara Hamdan maklumkan, ramai pelawat ya, pelancong 25 negara. 25 negara telah datang ke Marakau. Jadi secara tidak langsung, indirectly, that kind of exposure sudah kita buat. Cuma betul lah apps ni belum kita buat. Apps ni sedang dalam projek under Kementerian Pengajian Tinggi University for Society, dan kita bangunkan pembangunan apps. Satu dari UNIMAS, satu daripada UMS, dia akan disepadukan, dan juga kita buat konsep marketing yang global tu lah. Ya. Semoga dapat menjawab soalan Dr. Umi. Terima kasih. Terima kasih Dr. J menjawab soalan saya. Okay. So Dr. Fatim, ya. Ada soalan lain? Ataupun kita pergi ke video seterusnya? Bagaimana rakan-rakan? Dr. J, just one quick question. Because I think the wakil kampung ni mention on beliau tak ada pekerjaan. So how about it? Okey, sebenarnya untuk makluman doktor dan rakan-rakan semua, boleh dikatakanlah kalau kita lihat geografi Sabah ini, kawasan luar bandarnya lebih besar dari kawasan bandarnya. I think about kalau dari angka 5 mungkin 3/4 tu memang kawasan luar bandar di Sabah. Jadi di kawasan luar bandar ini memang tidak ada established employment lah, tidak ada established employment. Jadi apa yang berlaku kebanyakan di Sabah ni luar bandarnya banyak penghijrahan berlaku lah, dan sebenarnya salah satu tujuan kita membangun komuniti di luar bandar ini ialah untuk menyemarakkan kembali peluang-peluang pekerjaan di Sabah. Dalam video tadi Saudara Amdan ada sebut ada 5 orang belia yang balik ke kampung, okey, untuk terlibat terlibat dalam mencari pekerjaan di kampung. Dan apa yang mereka lakukan disebabkan oleh pelbagai cabaran-cabaran yang lain, mereka akhirnya kembali ke kota. Jadi maksudnya di sini ialah inilah kita tidak ada satu assurance yang bagaimana kita boleh menyediakan peluang pekerjaan yang kumpulan belia ini maintain tinggal di komuniti. Walau bagaimanapun ini adalah harapan. Dan salah satu cara kita menterjemahkan harapan ialah kita memperbanyakkan projek-projek sosioekonomi masyarakat di luar bandar. Semoga dapat menjawab ya. Terima kasih. So kita ada video lagi satu dengan Saudara Ignatius. Kalau ada soalan tambahan, kemudian saya akan jawab ya. Saya akan jawab dan sila boleh jemput saya ke kumpulan masing-masing. Saya akan jawab ya selepas ini. Jadi untuk video seterusnya adalah video bersama dengan Tuan Ignatius yang mana saya buat secara rakaman. Untuk makluman rakan-rakan supaya rakan-rakan faham ya konsep video selepas ini dan Marakau tadi. Di video selepas ini dia lebih menggambarkan tentang resepi ataupun ramuan kejayaan sebuah kampung yang bernama Kampung Kelimu. Jadi saya minta Dr. Fatimah boleh mulakan. Terima kasih. Kampung Kelimu has long been known as exemplary village that provide a popular homestay in the Ranau district. This village is often the choice of tourists and visitors who visit the Ranau district and its surrounding, as well as a strategic stopover center. The ethnic harmony that has been highly respected by the villagers becomes the main basis for the success of this village. In addition, the systematic concept of village socio-economic administration, supported by the establishment of accommodation centers, enable this village to win various competitions related to sustainable villages. Kami
Kami bersyukur sebab pengurusi kami amat baik, bertimbang rasa. Dia membantu kami memajukan kampung ini. Dan setiap penduduk kampung di Kampung Kilimu ini mempunyai satu kesatuan.